okey, so saya dah record. Nanti kalau Fatihah terkeluar, tolong masuk balik Okey, so sekejap. Kita teruskan ke soalan yang pertama. Okey, bahagian A, soalan yang pertama ialah soalan yang menunjukkan gambar termometer ni. Okey, so Raja 1 menunjukkan dua jenis termometer P dan Q. Okey, P ini adalah jenis termometer inframerah yang sekarang kita banyak guna pakai lah. Sebab nak check suhu kan sebelum masuk kedai ke apa semua. Okay, kemudian kita ada termometer Q, ini adalah digital termometer. Okay, kalau ikutnya, kedua-duanya adalah bacaan digital. Tetapi, apa yang membezakan kedua-dua termometer ini, okay, dalam kita dekat depan tu, okay, so kat sini dia mengesan infrared. Okay, infrared ni maksudnya dia mengesan haba lah. Okay, so dia mengesan haba secara infrared ni daripada kita punya dahi atau tapak tangan yang kita letak kat depan tu. Jadi dia mengesan ke kuantiti haba. So nampaklah dekat skrin ni 36.5 yang ini. Okay, tetapi kalau kita guna digital thermometer, okay, yang ni dia ada ujung ni macam mercury ada dalam tube kaca kecil tu. Okay, dalam tube kaca. So mercury ni, yang muncung termometer ni, kita biasanya letakkan di bawah lidah ataupun di bawah ketiak. Okay, selalu doktor letak macam tu. Biasanya untuk baby lah. Jadi kita tengok dia sampai capai thermal equilibrium, iaitu dengan kita punya muncung termometer ni dah capai thermal equilibrium, maka kita akan dapatlah bacaan dekat sini. So kat sini kita tengok bacaan dia kata 37.05. Okay. So jangan tengok terus lagi pada soalan. Awak memahami dulu apa yang ada dekat gambar. Okay. So kita tengok lagi apa beza antara kedua-dua ni. Yang ni bacaan dia 1 titik perpuluhan sahaja. Manakala digital thermometer ni 2 titik perpuluhan. Okay. Jadi barulah kita nak tengok soalannya. So apa kuantiti fizik yang diukur oleh termometer? Siapa tahu? Cuba share jawapan korang dekat chat. Semua ada butang chat kan? Okay, Suria kata Celsius. Yang lain-lain kita ada 26 orang malam ni. Okay, ni dah bagi tahu C. Yang lain? Yang lain ni saya nak tengok semua jawapan. Aziz jawab apa? Afiq jawab apa? Ahmad jawab apa? Aina, Alia. Semua orang nak jawab C ke? Celsius. Cikgu Nazira ada tengok tak chat? Ya, tengok. Semua jawab Celsius. Itulah. Vanessa jawab suhu. Vanessa je jawab suhu. Yang lain ni kenapa bersebulat suara Celsius ni? Okay, so Celsius semua ikut. Betul. Dan Aina baru tulis. Okay. So jawapan dia adalah suhu. Yang ni ramai lagi masih keliru. Soalan tanya. Okay. Soalan tanya apakah kuantiti fizik. Okay. Soalan tanya apakah kuantiti fizik. Kalau kuantiti fizik ni apa yang dia ukur. Kalau awak jawab degree Celsius apa semua tu, ini adalah unit. Okay. Jangan tertukar. Unit dan kuantiti fizik ni lain. Suhu
Kuantiti fizik dia suhu, unit dia darjah Celsius. Kuantiti fizik dia contoh untuk jisim. Kuantiti fizik jisim. Unit dia kilogram. Apa? Okey. Boleh dapat tak yang lain ni? Okey, Maksudnya hati-hati. Yang pertama ni. benda apa yang kita ukur? Ya. Kuantiti fizik ni apa yang kita nak ukur. Bukan suhu dia. Bukan suhu dia. Bukan Unit dia. darjah Celsius tu awak kena tengok soalan. Kalau dia tanya apakah unit yang diukur? Barulah cakap darjah Celsius. Okay? Alright. So hati-hati. So take note. Yang betul bagi markah nanti cikgu nak ambil catatan awak punya berapa skor. Okay, so untuk soalan B, nyatakan kejituan bagi termometer inframerah P. So kita tahu tadi bacaan dia ialah 36.5. So bila dia tanya kejituan, maksudnya dia tanya berapa titik perpuluhan terkecil, berapa bacaan terkecil. Okey. Berapa bacaan terkecil dia boleh baca. Dia tadi kan 36.5 kan. Jadi dia bukan nak bacaan termometer P ni. Dia nak kejituan ni ialah berapa bacaan terkecil yang termometer ada satu tempat je kan. So yes, ramai jawab betul. Syairah, Aina, Aziz. So kejituan ialah 0.1. Okey, bagus. Okay, so saya harap yang lain pun dapat sama 0.1. Bacaan terkecil. Okey, so awak take note lah. Alright, so kita dah dapat 2 markah. So kita ke soalan C. Okey, berdasarkan rajah 1, termometer manakah yang lebih sensitif? Yang lebih sensitif ni pula dia tak sama macam kejituan apa soalan tadi? Kejituan ni berapa titik perpuluhan kan? So lebih sensitif ni maksudnya antara dua bacaan tu yang mana yang lebih tepat. So kita ada dua tadi. P 36.5. Yang lagi satu tu berapa? 37.05 jadi yang mana sebab apa? Okay, soalan D bersambung lagi. Sebab dia apa? Okey, Azim jawab inframerah, salah Azim. Jawapan untuk termometer lebih sensitif tadi ialah termometer digital. So dua jawapan ni dia diterima. Sebab yang ni yang bacaan dia lebih tepat. Ya, sebab titik perpuluhan. Kalau dia satu tu 36.5, satu lagi 37.05. So mestilah bacaan yang ni lagi tepat. Sebab dia ambil dua titik perpuluhan kat belakang. Okey. Boleh Dennis? Okey. So apa reason Q tadi? Janganlah cakap sebab titik perpuluhan dia 2. Sebab dia dapat mengesan perubahan suhu yang lebih kecil. Okey, so lebih kecil. Ataupun boleh juga bagi tahu jawapan dia bacaan lebih tepat. Okey, so mana-manalah antara dua jawapan ni. Okey, so soalan 1 selesai 4 markah. So kira berapa markah tulis dekat muka surat depan sekali. Okey. Alright, so boleh kita proceed ke soalan 2.
Okey, so kita ke soalan 2. Okey, so kalau awak tak pernah tengok penyembur racun serangga ni, dia lebih kurang macam perfume yang spray tu. Kita tekan, nanti dia keluar dekat satu lubang lain tu. Kita tekan dia punya omboh ni. Okey, jadi omboh ni kalau kita tekan dekat sini, okey, jadi kawasan udara dalam ni kawasan dia ni besar ni kan, udara ni kita boleh tolak. Jadi dekat dalam bahagian Y ni, kat sini, dia sempit. So awak kena ingat satu, prinsip, saya bagi tahu jawapan dulu siap-siap, ini adalah prinsip Bernoulli ya. Okey, di mana prinsip Bernoulli ni, dia melibatkan dua kuantiti, iaitu hal laju dan tekanan. Okey. So, kita bagi tekanan dekat sini, bagi daya. Dan kat sini kan kita tahu tekanan ialah daya bahagi luas. Okey. Jadi dekat dalam ni, kalau kawasan sempit, okey, kat sini tekanan dia tinggi ke rendah? Okey, udara laju tekanan luar. Okey, betul. So, kalau kita tengok tempat tu, kalau kat tengah-tengah Y ni, okey, sekejap padam dulu dah serabut. Okey, dekat tengah-tengah Y ni, okey, dia sempit. Kemudian dekat sini ni besar, dekat X ni. Tapi dekat muncung dia ni sempit. So, bila kita macam, kalau awak pegang straw, awak sempitkan lubang tu, ataupun awak buka air paip, kita tutup dengan jari kita sikit, so kita boleh rasa dia punya tekanan tu. Okey. So, kalau hal laju tinggi, okey. Okey. Dan sebaliknya lah, kalau V dia rendah, maka P dia tinggi. Okey, ini adalah prinsip Bernoulli. Okey, so yang ni ejaan kena betul. Okey, ada dua sahaja jawapan yang diterima kalau awak eja BERNOULI. Ada satu I atau dua L, satu L, dua-dua ni betul. Tapi selain daripada tu, contoh kalau awak tertinggal R, awak buat BENOULI. Jadi yang tu adalah salah. Okey? Alright, so dapatlah satu markah untuk prinsip. Okey, so untuk yang bahagian prinsip ni, kalau kata contoh lah awak blur, tak tahu nak jawab prinsip apa. So keyword pada jawapan ini, bila dia tanya namakan prinsip ni dalam fizik tak banyak. Prinsip Pascal. Prinsip Archimedes. Prinsip saya rasa ada yang ni je. Jadi jawapan tu dia mesti keyword dia mesti ada prinsip depan. Okey? Kalau soalan tanya namakan hukum fizik yang terlibat, barulah pergi pilih jawapan yang hukum-hukum. Hukum Charles, hukum Boyle, hukum tekanan, semua macam tu. Okey? Dapat Kita ke soalan B. Okay. Berdasarkan rajah 2, tanda tik pada jawapan yang betul. Kawasan mana mengalami tekanan rendah? Alright. So yang ni saya bagi awak peluang. Cuba jawab dekat chat. Kita ada dua kawasan X dan Y yang mana mengalami tekanan rendah. Tekanan rendah maksudnya dia mesti laju tinggi kat situ. Okey. Sekejap, yang lain lah pula. Yang ni seorang sampai 3 jawapan. Faris, apa jawapan Faris? Okey, kenapa Farid? Ingatkan jawab T. Okey, so jawapan awak semua betul. Yes. Okey, jawapan dia adalah Y. Okey, tanda tick kat situ. Okey, so dapatlah satu markah. Kawasan Y tu adalah kawasan yang laju
tinggi. Dia tanya ni mengalami tekanan rendah. So awak berilah sebab. So sebab tadi, kita tahu tadi awak cerita balik. Betul. Laju udara tinggi. Ataupun boleh juga tulis tekanan berkadar songsang dengan laju. Okay. So maksudnya kita tak ada dah cerita pasal tekanan tu rendah. Kita compare. Kalau nak cakap juga tekanan tu, maksudnya tekanan berkadar songsang. Kalau tekanan rendah, maka laju tu tinggi. Okay. So far boleh? Boleh ke? Okay. So kalau tak ada soalan dekat C, kita ke soalan D. Okay. Terangkan bagaimana alat penyembur itu boleh menghasilkan semburan cecair yang halus. Okay. So macam mana cara dia kita nak tekan bagi cecair tu jadi lebih halus. Macam spray perfume lah. Kalau kita spray perfume kan tak adalah air perfume tu keluar sampai nampak macam kalau air percik dengan tangan macam ni. Okay. Jadi kalau spray perfume tu biasanya semburan dia daripada muncung tu keluar halus je. Kan. Tak ada macam pipe kan air tu keluar banyak terus. Macam tu. So kita tengok cerita dulu. Okey, apabila ombuh ditekan. Okey, apabila ombuh ditekan. Laju udara yang keluar dari muncung adalah tinggi. Okey. So keyword dia ombuh tekan, laju tu tinggi. Okey, so tu baru dapat satu markah. Okey. Kemudian markah kedua, tekanan atmosfera yang tinggi menolak dari tiup sempit. Okey. Awak boleh ubah ayat awak tu, tapi keyword dia kita catat tekanan atmosfera tolak cecair keluar. Okey. So ada keyword ni, maksudnya keyword ni yang dalam exam pemeriksa akan carilah walaupun murid guna ayat yang berbeza. Dia ada. Contohnya dia cerita tu panjang, tapi ada cerita yang dia kata pasal ombuh tekan laju tinggi. So kita akan bagilah markah pertama. Okey, kemudian markah kedua kita tengok balik gambar tadi saya tunjuk balik gambar tu. Saya faham. Okey, bila kita tekan kat sini, okey, kat sini tekanan rendah, laju tinggi. So, kat dalam ni tekanan ni kan ada lubang udara ni. Lubang udara ni ada tekanan udara. So, tekanan atmosfera ni akan tolak cecair ni masuk dalam lubang sempit ni. Okay, lepas tu ditiup oleh udara yang laju dekat sini. So air tu tak adalah keluar meleleh ikut tepi ni. Dia akan keluar secara laju. Jadi percik macam tu. Okay, so boleh faham tak? Untuk bagaimana dia menghasilkan semburan yang halus. Okay, so dari cakap dia dapat satu markah. So yang lain? Okay. Markah pertama ni sebenarnya awak boleh tukar kalau awak nak guna cerita pasal yang di luar. Yang ni apabila ombuh ditekan, laju yang keluar dari muncung tu tinggi kan. Okey, markah pertama juga boleh tulis. Okey, saya tulis kat tepi ni atau lah markah pertama ni boleh tulis
udara pada hujung penyembur, maksudnya kat luar lah. Di luar penyembur tu, di luar muncul laju apa? Sama juga lah dalam bentuk ayat yang sama. Laju, tinggi dan bertekanan rendah. Okay. Sorry, tak muat nak tulis habis dekat tepi tu. Okay. So, saya prefer awak pilih yang merah tu lah. Boleh? So, kat sini kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okay. So, soalan 2, 5 markah. So, nanti tulis berapa markah awak boleh dapat daripada A, B, C, D. Boleh? So, ada tak orang dapat 5? 4 ada? 3? Semua diam ini? Jawab ke tak? Okey, 4 tahniah, 3 tahniah. Kalau awak dapat 1 pun tahniah. Sebab maksudnya awak boleh buat ini adalah yes, bagus. Ramai dapat 3. Okey, ramai dapat 3, 4. Okey, bagus. Okey, so nanti ulang balik topik ni. Sebab bila yang paper Kelantan ni keluar, biasanya dia adalah macam ramalan jugalah. Biasanya macam tu. Tapi tak adalah saya kata sebiji keluar. Berkemungkinan. Okay. So kita teruskan ke soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga menunjukkan gelombang air mengalami pembelauan. Okay, selepas melalui satu celah sempit antara dua penghadang konkrit. Okay, so kita recall dulu memori awak. Okay, pembelauan ni berlaku pada dua situasi. Okey, situasi pertama apabila dia melalui celah sempit ataupun dia melalui macam gambar 5.1 ni, 3.1 ni. So ni ada dekat tepi, lepas tu ada celah lalu kat tengah ni. Okey, so celah sempit ni maksudnya macam ni. Dia lalu tengah ni, celah sempit. Kalau melalui penghalang pula, penghalang tu duduk tengah, so dia daripada bawah ni lalu, so bila lalu kat tepi yang ada ni, kita panggil sebelah pada penghalang tu, so ombak tu biasanya akan jadi terbentuk pembelauan lah dekat tepi ni. Dia jadi sebab dia kena pada hujung ni. Okey, so pembelauan ni berlaku pada dua situasi. Okey, so dalam situasi yang soalan ni, dia ialah situasi satu, melalui celah sempit. Alright, so kita tengok apakah maksud pembelauan. Okey, so pembelauan ni apa? Okey, yang lalu masuk ikut ni, okey. Okey, apa yang diwakili oleh garisan-garisan ni? Okey, apa benda tu yang saya warnakan merah tu? Okey, lambda tu dia punya jarak antara dua tu. So, setiap satu tu semua tu benda apa? Alright, yes. Faris betul. Faris cakap tu gelombang. Okey, maksudnya gelombang ni, okey, so gelombang air ni, bila dia masuk melalui satu celah, okey, dia dah jadi berubah bentuk dia kan? Okey, jadi kita kata apakah maksud pembelauan? Penyebaran gelombang selepas melalui satu celah ni boleh guna dua lah ataupun penghalang tadi. Ingat tak saya bagi tahu tadi awal-awal pembelauan ni ada dua situasi. Okey, ini pun jawab
betul. Okay. Alright, so ingat kita cerita ni pasal pembelawan ni ia adalah gelombang. Jadi awak bagi tahu penyebaran gelombang selepas melalui satu celah ataupun penyebaran gelombang selepas melalui satu penghalang. Alright, so kita dapatlah satu markah. Okay. Okay, so apa terjadi kepada panjang gelombang air selepas melalui memasuki celah sempit itu? Okay, so daripada gambar ni pun sebenarnya awak boleh nampak. Okay, apa jadi pada panjang gelombang? Panjang gelombang tu sama macam yang tadi semua apa? Yang siapa cakap tadi? Aziz cakap tadi lambda. Lambda tu ialah jarak antara ni lah. Antara garisan ni. So boleh tengok daripada gambar ni. Yang selepas ni yang duduk kat atas ni. Okay. Okay, Aziz jawab kekal. Yang lain? Okay. Betul lah tu, saya nak tahu beberapa perkataan yang membawa maksud yang sama yang betul. So, semua betul. Yes. So, kalau dia kata apa tadi? Kekal. Okay, pun betul. Kemudian Afiq dan kata tiada perubahan. Juga betul. Aiman kata sama. Juga betul. Dan Aini kata tak berubah. Pun betul. Okay. Maksudnya ataupun boleh juga lagi guna tetap. Malar. Okay. Pun boleh. Okay, saya rasa yang ni tak ada masalah kot. Okay, yang lain-lain boleh ke? Yang tak menjawab tu? Okay, so kita ke soalan C. Okay, so kita tengok. Pada Rajah 3.2, lukis corak gelombang selepas melalui benteng apabila saiz celah itu bertambah. Okay, so kalau kita tengok dulu gambar tadi, kalau celah dia sempit, nampak ni kan, dia bentuk macam membulat sikit. Okay, tapi sekarang ni gambar yang 3.2, dia kata celah tu, okay, saya tulis kat sini. Kalau celah tu sempit, okay, yang asal ni, bila dia masuk celah ni, dia akan membulat. Okay, tapi sekarang ni, kalau kita besarkan kita punya celah tu, so macam mana nak lukis? Adakah dia masih lagi membulat? Dekat hujung-hujung ni, yes, dia seperti bulat sikit. Okay, tapi yang tengah ni dia akan jadi straight. So macam tu. Okay. Buatlah beberapa. Okay, cuma pastikan jarak ni, lambda ni sentiasa sama besar. Okay. Ni lambda ni kena sama besar. Okay, so soalan ni berapa markah 2 markah. So markah pertama, kalau bentuk awak tu betul. Bentuk betul tu maksudnya dia mesti ni lah. Sama ada bersegi macam ni atau macam ni. Okay, ni betul. Kalau bentuk yang salah ialah buat membulat ni, yang ni salah. Okay, dia tak akan membulat. Dia akan ada curve dekat hujung je. Alright, ketiga tanya nak suruh ulang yang mana ketiga? Pembelau corak ke? Saya bagi dulu, ni markah pertama bentuk betul. Okey, markah kedua tadi ialah lambda dia sama saiz. Sebelum dan selepas tu. Okey, sebelum dan selepas. Okey, so kena sama saiz. Ini boleh Alright, so tadi saya cerita pembelawan ni. Okey, kalau macam kita ada satu tempat yang sangat sempit. Macam ni. So kalau awak boleh test dekat rumah, kalau ada bekas ke, kita letak satu penghalang kat tengah. Kita gerakkan sentuh air yang sebelah sini, sebelah bawah ni.
So, bila dia masuk kat sini, dia takkan keluar macam ni. Okey, dia takkan keluar straight. Dia akan keluar ikut bentuk ni. Dia akan membengkok. Dia jadi bentuk membulat macam tu. Sama macam dalam gambar 3.1 tadi. Okey. So kalau kita buka lagi, besar sikit. Kan nampak masih lagi membulat. Tapi macam nak straight dah. Okey. Kemudian kalau kata kita buka lagi, dah luas dah. So dia takkan nak membulat lagi. Dia membulat yang hujung ni lah. Lepas tu jadi straight. Macam tu. Macam tu. Boleh gitu juga. Okey. So kalau kita kata, kita tengok ni, semakin besar saiz celah tu, okey, hubungan dia kalau boleh tengok, kalau soalan ada tanya hubungan, semakin besar saiz celah, maka semakin berkurang corak pembelauan. Okey. So maksudnya kalau celah tu masih luas, kita dah tak berapa nak nampak dia punya pembelauan. Okey. Boleh ke? Faham tak yang lain-lain ni? Cubalah berespon sikit kat cikgu. Aziz ada, Afiq, Ahmad, Aiman. Kita ada Aini, Aina, Alia. Bagus, Aini dah bagi 3 tip dah tu. Okey, Hanis Safia, Iman, Kesri, Kamil. Okey, so ramai semua dah cakap boleh-boleh. Okey, good. Okay, so Tania, faham? Okey, so kita ke soalan nombor 3 ni yang terakhir. Dia suruh kira. Okey, so hitung panjang frekuensi, hitung panjang gelombang. Dia nak panjang gelombang, maksudnya dia nak lambda. Okey, air yang masuk jika laju gelombang air adalah 50 ms-1 dan frekuensi adalah S. Okay, cuba tengok dekat muka surat depan, muka surat 2. Formula apa kita boleh guna ni? Cakawi bagi jawapan akhir dah, 2.17. Dapatlah 1 markah kat dia. Okey, betul. So, tulis formula dulu. Okey, tulis formula dalam soalan ni, awak tak dapat markah sebab formula ni dah ada di depan. Okey, tapi awak boleh dapat markah pertama dengan gantian nilai. Okey, markah 1 ialah gantian nilai ke dalam formula. So, V kita ada tadi 50 sama dengan S23 darab lambda. Okey. So, ini awak tulis ni je terus dapat 1 markah. Okey. Kemudian, dia nak cari berapa lambda. So, 50 per 23 ni, kalau tulis 17, okey, unit dia meter. Okey. So, jawapan akhir dia terima yang ini untuk markah kedua. Walaupun yang ini 50 per 23 ni betul, tetapi yang ni dia ambil kira sebagai markah 1. Okey. Ini pun markah 1. Jadi, markah 1 boleh dapat sekali je. Kalau awak tak buat yang atas, awak buat terus yang kedua ni. Lambda sama 50 per 23, awak masih lagi dapat markah 1. So, markah 1 dia kira sekali lah walaupun buat dua-dua. Okey, so kita dapatlah 2 markah. Okey, so kita dapat total untuk soalan 3 ini adalah 6 markah. Okey, sorry, tersekat-sekat ke? Suara saya boleh dengar clear tak? So, nak saya ulang. Respon please. Tersekat ke suara cikgu? Okay, so saya ulang balik.
Okay, so sorry lah. Saya tak tahu kenapa internet saya ni rasa dah cukup laju dah. Okay, tak apa. So saya ulang balik. Markah pertama ialah gantian nilai ke dalam formula. Okay, kemudian markah kedua ialah jawapan akhir. Okay, so kita tengok markah pertama ni, awak tulis balik formula yang ada kat depan tu tak dapat markah. So kita gantikan nilai kita. V dalam soalan tadi adalah 50. Ini 50. Okay, kemudian S dia bagi ni 23. So masuk ke sini. S yang kedua ni 23. Kemudian lambda. Jadi lambda kita dapat 50 per 23. So jawapan akhir mesti dalam perpuluhan. Fizik memang tak terima jawapan akhir pecahan. Boleh? So kita dah habis 1, 2, 3. Soalan 3 ni 6 markah. Okey, untuk soalan 3 berapa skor awak? Cikgu nombor unit 1. Okey. So sama macam biasa. Lupa kalau awak tak tulis unit. Okey, unit ni dia akan kurung. Okey, kita nak tengok jawapan yang ni je. Lambda ialah 2.17 ni, markah kedua. Okey. Alia Maisara kata kalau unit dia MS negatif 1 per Hertz. Boleh dapat markah Alia. Okey. Dia nak tahu nilai ni je. Dia nak 2.17 ni. Okey, kalau awak bundarkan kurang lagi daripada 2.17 tak dapat. Ya, dan ni saya nak tahu markah je. Okey, Solehin, welcome, baru masuk. Okey, so kita dah sampai soalan ketiga Cik In. Okey, so lekas tengok skor awak. Berapa skor untuk markah soalan 3? Okey, dapat berapa? Okey, Tahniah Dennis dapat markah penuh 6. Aziz pun sama, Afiq Ganis bagus. So, Aiman tu dapat 6. Okey, so kalau boleh dapat separuh daripada kira 3 ke atas tu, kira baguslah, awak dah faham dah cara menjawab soalan ini. Ramai cikgu tengok dapat 4. Tahniah Maksudnya awak dah improve banyak ni. Okey, Cikgu Nazira? Okey kan, markah dia orang 4, 5, 6. Okey tu. Tu lah. 6. Kalau maintain macam ni, boleh dapat elok ni SPM. Ya, betul. Okey, so kalau tak ada 4 dan 5. Okey? Alright. So saya stop sharing dulu. Okey, so silakan Cikgu Nazira. Okey. Sekejap cikgu share. Okey, boleh nampak tak? Soalan nombor 4 kan? Saya dah nak tekan. Kita nak tolong ni. Boleh kan nampak kan? Cikgu tak? Dia orang kata nampak. Okey. Tak nampak chat tu. Tak apa, saya tolong tengok chat. Okey. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, cikgu akan sambung soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni tentang transformer. Ini hari tu ada keluar dalam kita punya trial. Okey. So Raja 4 menunjukkan sebuah transformer ringkas. Okey. Dia dah bagi dah. Okey, dia dah bagi dah dekat kamu. Okey, transformer ni kan. So soalan yang pertama,
Dia kata apakah jenis transformer yang ditunjukkan. Okay, apakah jenis transformer? So transformer kita hanya ada dua jenis je. Okay, pertama transformer injak naik, dan yang kedua transformer Okey, sekejap. Nazira. Dia cakap macam kereta. apa? Panjang. Nampak macam net freeze. Freeze? Tutup balik. Tak nampak Tak nampak. Cuba share screen semula. Okay, sekejap Dia ke cikgu pause Bukan pause, freeze lah tu. Sekejap share balik. Okay, boleh nampak? Belum lagi. So far belum lagi. Kejap. Tak nampak Nampak dekat. Nampak. Saya lah tak nampak. Saya tak tahu orang lain nampak ke tak. Yang lain nampak tak? Aduh mak. Sekejap semula-semula. Tak nampak. Tak nampak. Present. Ini nak hampir-hampir nampak. Okey. Baru nampak. Baru nampak? Okey, nak nampak dah. Nampak dah? Siap. Okay. Ulang balik no. Okay, transformer. So kita ada soalan yang pertama, dia tanya apakah jenis transformer kan. So transformer kita ada dua jenis saja. Injak naik dengan injak turun. Okay. So macam mana kita nak tahu injak naik ke injak turun? So kita tengok kepada dekat dia punya gegelung ni. Sini. Okay. So daripada sini yang sebelah kiri ni gegelung dia. Yang sebelah kiri ni gegelung dia banyak kan. Sebelah kanan ni gegelung dia sikit. So daripada yang banyak kepada yang sikit, mestilah maksudnya daripada banyak ke sikit dia menurun kan. So dia transformer ni adalah transformer injak turun. Okay, transformer injak turun. Okay. So mesti tulis betul injak sebab ada yang pelajar keliru, dia tulis injak. So kalau injak ni salah lah. Bukan injak. Dennis tanya, kalau tengok voltan boleh tak? Tengok apa? Tengok voltan. Tengok pada voltan. Okay, boleh? Voltan ni kan? Ni, sini 240. Sini 5 volt. Maksudnya daripada voltan tinggi kepada voltan yang rendah. Okay, voltan tinggi kepada voltan rendah. So sama jugalah dia menurun kan, voltan dia menurun. So dia adalah transformer injak turun lah. Boleh soalan apa tu? Ini soalan yang percubaan kita hari tu. 5 sains 1 pun ramai yang yang salah. Okay. Yang transformer injak macam-macam. Injak kelas injak negatif pun ada kelas saya. Siapa tu hari tu? Apa benda lah, transform positif lah apalah. Dia ada dua jenis saja, injak naik ataupun injak
turun. Maksudnya kita nak menaikkan voltan dan untuk menurunkan voltan. Okay. So yang kedua, soalan B, dia minta kita terangkan. Terangkan mengapa mentol dalam gegelung sekunder tu menyala. So mentol ni lah. Okay, macam mana mentol tu boleh menyala? So, okay, poin yang pertama, panjang tak tu ni? Okay, yang pertama kita kata apabila, okay, cikgu ringkaskan lah, apabila apabila arus ulang alik mengalir dalam gegelung mana? Gegelung prima. Okey, gegelung yang pertama tu. Prima. Maksudnya bila ada arus mengalir akan ada kesan elektromagnet. Maksudnya akan terhasil lah elektromagnet ni. Okay. Ini yang pertama. Okay, apa maksudnya bila ada arus ulang alik mengalir dalam gegelung prima. Prima ni yang prima lah. Ni prima. Okay. Kesan elektromagnet terhasil. Okay. Kemudian. Okay. So elektromagnet. Okay, elektromagnet ni dia berubah-ubah. Okay, so poin yang kedua kamu boleh bagi tahu elektromagnet yang berubah-ubah ni, okay, dia akan memotong gegelung sekunder. Okay. Kemudian, so apabila elektromagnet ni berubah-ubah, dia akan memotong gegelung sekunder. So gegelung sekunder yang sebelah sini. Okay, ni yang sekunder. Okay, kemudian bila dia memotong, dia akan menghasilkan apa? DGE aruhan yang berubah-ubah akan terhasil lah. DGE aruhan yang berubah ni terhasil. Okay, so dia akan menghasilkan DGE lah dari gerak elektrik. Okay, dia akan menghasilkan elektrik ataupun voltan output terhasil pada gegelung sekunder ataupun dekat sini. Okay, kalau kamu tulis voltan output, okay, voltan output terhasil pada gegelung sekunder yang sebelah kanan tu. Okay, pada gegelung sekunder. Okay. Boleh? Bolehkah elektromagnet berubah-ubah?
So dekat sini dia 2 markah je. Okay, 2 markah. Nak ada soalan. Dia tanya kalau elektromagnet tu yang berubah-ubah tu memotong flux magnet. Boleh tak? Memotong flux magnet. Kena bagi tahu tak gegelung sekunder tu? Dia memotong yang mana? Itulah kena beritahu kan. Sebab So, sebab mentor tu kan duduk sebelah kanan kan, belah gegelung sekunder tu. Maksudnya memang dia dia memotong flux kan. Tapi kena bagi tahu jugalah memotong sebelah gegelung belah mana. Kalau transformer. ya tahu Danis, maksudnya kalau saya respon pada chat, Cik Danis tulis tadi masuk selamat lepas tu gelung sekunder potong flux. So, yes betul. Maksudnya kalau awak bagi jawapan tu ada potong sekunder tu betul lah. Potong itu flux sebelah sekunder. Kena sebut sekunder tu. Okay. Aziz punya jawapan, transformer menurunkan voltan input supaya sesuai dengan mentol, maka mentol menyala. Boleh dapat markah tak Nat? Kalau transformer menurunkan voltan input Ni darjah dekat depan ni tu. supaya sesuai dengan mentol. Ada macam tak boleh je. Sebab dia tak bagi tahu apa prinsip kerja, apa yang berlaku. Apa yang berlaku, prinsip kerja apa yang berlaku dalam memanglah dia nak bagi Apa plan Hello. Okey, Aziz kata okey. Lain? Lain ada soalan tak? Yang lain dapat markah tak ni? 2 markah ni. Kau boleh dapat markah tak? Itulah. Tulis je markah korang dapat tak? 1 ke 2 ke? Baris kosong terus. Baris tulis dia tulis kosong. Aziz tu sudah tak ada markah. So keyword dia kena bagi tu. Ramai tak dapat yang ni. Tak ada pun. Danis dia dapat 2. Terangkan. Yang ni memang tinggi sikit lah dia punya level soalan ni. Okay. So kena cerita betul-betul pasal elektromagnet ni. Kat dalam tu, kat dalam. Right. Tak apa nanti. Ramai tak boleh. Tak apa. Nanti salin boleh tengok balik. Okay, so kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C dia kata apabila transformer dihidupkan, mentol menyala dengan kecerahan normal. So berapakah voltan output? So ini memang dia nak bagi, saya saja nak bagi markah lah. Kat sini kan output. So dekat sini matahari ni, tak dapat juga, tak tahu. Output tu yang maksudnya yang kita yang ada dekat mentor tu lah. Okay, sebelah kiri adalah input yang masuk, sebelah kanan adalah output yang keluar kan. So jawapan dia adalah 5 volt lah. Okay, ni nak bagi free dekat kamu ni, 1 markah. Okay, voltan output. Kemudian soalan yang kedua. Okay, sekiranya bilangan gegelung prima ialah, bilangan lilitan gegelung prima ialah 960. Hitungkan bilangan lilitan bagi gegelung sekunder. So ini formula ni ada kat depan kan? Gegelung prima maksudnya ni NP, yang kita nak cari adalah NS. So apa formula dia? Kita teruslah NS. Tak ada pun, tak ada jumpa. Tak apa. NS sama dengan NP darab VS per
VP. Kan asalnya daripada formula NS per NP sama dengan VS per VP. Okay, formula ni ada kat depan. Okay, so kita rearrange balik bagi NS tu kat depan sebab kita nak cari bilangan lilitan gegelun sekunder. Okay. Lepas tu, okay, kamu masukkanlah nilai. So NP kita adalah 960. Okay, VS adalah voltan sekunder. Sekunder yang kedua tadi, 5 lah kan? 5 volt dan VP adalah 240. Okay, so bila kita kira kita akan dapat bilangan gegelun sekunder adalah 20. Okay. So bilangan lilitan, so tak ada unit lah. Okay, dia nak bilangan, so bilangan dia adalah 20. Okay, so sini satu markah. Okay, jawapan betul, satu lagi markah. So dapatlah 2 markah. Boleh ha? So formula tulis formula. Boleh ke pengiraan betul lah hari tu. Macam pengiraan ramai salah. Itu ramai tak buat. Kalau kelas saya ramai tak buat pengiraan. Formula ni kan Kak kan? Formula sama. NS per NP sama dengan VS per VP ni. So untuk formula tak ada markah lah. Formula dah ada kat depan, tak ada markah. So masuk nilai dalam formula 1, jawapan asli 1. Okay, 2 markah. Okay, kemudian dia kata voltan input arus ulang alik digantikan dengan voltan input arus terus. Okay, arus terus. So arus ulang alik tadi diganti dengan arus terus. So dia tanya, adakah mantle itu menyala? So menyala tak? Okay, sekejap kita tunggu jawapan diorang. Nyala ke tak ni? Nyala ke tak? Orang je baru jawab ni. Sekejap, dekat chat semua tak. Ada tak nak cakap nyala? Dia jawab apa? Tak nampak. Dia jawab tak menyala. Okay. Betul, tidak. Okay, tidak menyala sebab transformer ni dia prinsip kerja dia memang dia kena guna arus ulang alik. Kalau arus terus dia tak boleh. Ataupun ada satu lagi jawapan. Dia tulis jawapan yang kita terima menyala juga. Mentor tu menyala tapi menyala seketika. Okay, kalau ada yang tulis menyala, kalau dia tulis menyala seketika, okay terima. Sebabnya maksudnya bila arus tu pergi, mentor tu menyala lah. Tapi bila dia nak patah balik tu, tak ada dah arus. Okay, dia tak ada sebab dia bukan arus ulang alik. So mentor tu tak menyala lah, dia hanya menyala seketika. Okay, so ni satu markah. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah dapat berapa? Itulah dapat berapa markah ni? Boleh dekat chat dapat berapa markah untuk soalan 4. 4 per 7. Dapat 5. Tak boleh. Okey, bagus. Danisa Kawi ni semua semak sejak tadi. Apa dia? Danisa Kawi dapat semak daripada soalan 1 sampai sekarang. Okey, bagus. Okey, so ramai dapat 3, 4, 5. Tak ingatkan dapat. Okey. Dapat semak jangan. Boleh okey input. lah, tak apa. Kita semua okey, tak apa. Saya sila tengok kot. Okey, tak apa. So malam ni Akmal tak ada Akmal mana? Akmal. Okey. So kita pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5. Okey, bab cahaya ni.
Okey, soalan 5. Rajah 5.1 menunjukkan cahaya merambat dari udara ke blok kaca. 5.2, cahaya ni merambat dari udara ke berlian. Okey, so kita ada 2 berlian dengan blok kaca. Okey, so kita tengok dekat sini, dia dah bagi dah dekat kamu dia punya sudut 7 dan sudut biasan. Okey, untuk blok kaca dan juga berlian. Okey, dan juga dia dah bagi dah laju cahaya dalam blok kaca ini, laju cahaya dalam berlian ini. Okey. So, soalan A. Okey, selalunya soalan A ni dia akan tanyalah prinsip ke ataupun fenomena apa yang berlaku tentang soalan yang dia tanyalah. Okey, so soalan A dia tanya fenomena cahaya yang berlaku. Okey. So ini dalam bab cahaya ni. Okey, kalau kita tengok ini nampak tak dia punya cahaya dia masuk, kemudian kalau kita tengok pada anak panah ni kan, okey, ni cahaya dia masuk. Okey, kemudian dia terpesong sikit. Okey, so kita fenomena ini kita panggil sebagai pembiasan cahaya lah. Okey, kalau tulis pembiasan pun diterima. Tulis pembiasan cahaya pun boleh. Okey, pembiasan. Semua betul lah pembiasan cahaya. Okey, kita ada pantulan, pembiasan, tadi pembelauan. Okey. Okey, kemudian soalan yang kedua. So berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2. Okey, kita nak perlu bandingkan. Ini kita nak compare rajah 5.1 dengan rajah 5.2. Okay, yang pertama kita nak bandingkan laju cahaya dalam blok dan berlian. Okey, so tengok laju cahaya. Okey. So kalau kita tengok, nak tengok pada rajah pun boleh, nak tengok pada nilai yang dia bagi pun boleh kat sini. Okey, ni dia dah bagi dah kat kamu. Laju cahaya dalam blok kaca 2.0 darab 10 kuasa 8. Manakala laju cahaya dalam berlian 1.25. So mana lagi laju? Blok kaca ke berlian? Okay. So yang Kaca. Blok kaca. So kalau kita tengok pada situ pun boleh, ataupun kita nak tengok dekat gambar rajah ni pun boleh kan. Kita tengok pembiasan dia. Maksudnya kalau dia laju, dia akan terbias lebih besar dekat sini. Okay. So kalau dia maksudnya kalau dia cahaya tu slow, dia hanya terbias sikit saja. Okay. So ada dua tempat lah boleh kita tengok. Okay. So kalau nak tulis, paling mudah kita tulis 5.1 lebih besar daripada 5.2 lah. Okay. Kalau kamu nak tulis penuh pun boleh. Kalau kamu nak tulis rajah 5.1 lebih besar daripada rajah 5.2 pun boleh. Okay. So ini betul lah, 1 markah. Kita dapat dah 1 markah. Okay, kemudian soalan yang kedua. Okay, sudut R. So kita nak bandingkan sudut R. Okay, sudut R tadi tengok dekat sini. Kalau kaca 35, berlian 21. So mana lebih banyak? Mana lebih besar? Kaca lah kan? Okay, dalam rajah 5.1. Okay, so sama juga untuk sudut R. 5.1 lebih besar daripada 5.2. Okay. Okay, ni pun senang. Okay, kita hanya tengok saja. Dia dah bagi dah jawapan tu dalam gambar rajah. Okay, kemudian yang ketiga. Yang ketiga dia tanya tentang indeks biasan. Okay, so bila kita tengok dalam soalan. Okay, dalam soalan ada tak dia bagi nilai indeks biasan? Tak ada bagi nilai indeks biasan. Kita hanya ada nilai sudut 7 dengan sudut biasan, ada dan juga nilai laju cahaya.
Okay. So dekat sini kamu kena kira lah. Kamu kena kira sikit lah untuk indeks biasan. Okay. So formula indeks biasan adalah sin I over sin R. Okay. So ambil lah. Okay. Untuk rajah 5.1 bila kita kira rajah 5.1 sin I, sin 60 bahagi dengan sin 35, kita akan dapat okay, 1.71. Sekejap ambil. Macam dia beza. Tak mana. Tak mana ni. Okay. Ganesh tanya, sin I tu mesti dari yang kecepatan rendah kan? Sebab ikut formula. Betul. Bateri lagi je. Okay, kejap lah. Mak bateri. Satu. Okay, untuk rajah 5.1 bila kita kira indeks biasan dia 1.71 kan. Untuk rajah 5.2 okay, indeks biasan dia adalah sin 60 bahagi dengan sin 21, so kita akan dapat 2.86. Okay, so yang mana lebih tinggi? Okay. Okay, sama dengan 2.71. Okay, kalau rajah 5.2 tadi bila kita kira kita akan dapat 1.71. 2.71. So ini 2.86. So indeks biasan mana lebih tinggi dalam rajah 5.2 kan? So kita boleh tulis 5.2 lebih besar daripada 5.1. Okay. Boleh kalau kamu nak tulis 5.1 lebih kecil daripada 5.2 pun okay, boleh diterima. Okay, kemudian soalan C, hubungan. Okay, nyatakan hubungan antara laju cahaya dengan sudut. Okay, tadi kita tengok kalau cahaya tu laju, sudut dia besar kan? Ni. Rajah 5.1 tadi kalau sudut dia besar bermaksud cahaya itu bergerak laju. So kita boleh tulis okay, semakin bertambah laju cahaya okay, semakin bertambah laju cahaya okay, semakin bertambah sudut biasan. Okay, semakin semakin bertambah sudut pembiasan R tu. Okay. Okay, itu hubungan yang pertama. So yang kedua, kita nak nyatakan hubungan antara indeks biasan dengan laju cahaya. Okay, kalau kita tengok tadi. Okay, kalau kita tengok kalau indeks biasan dia tinggi, rajah 5.2 tadi, indeks biasan dia tinggi, laju cahaya dia berkurang kan. So kita boleh kata semakin bertambah okay, semakin bertambah indeks
biasan. Biasan. Okey, semakin perlahan laju cahaya. Okey. So boleh So dah dapat tu, ni pun dapat 1 markah. Boleh? Jawapan lain? Boleh ke semua? Sakit dah. Dapat tak jawapan macam cikgu nak present? Semua boleh buat? Semua boleh. Okey. Boleh. Okey, seterusnya jawapan soalan yang D. Okey, soalan D, Raja menunjukkan situasi di mana Ahmad boleh melihat imej seekor ikan di dalam air. Okey, so kita tengok Raja ni. Okey, kita Ahmad, dia nampak ikan tu adalah imej, yang dia nampak tu adalah imej Okey, kemudian soalan dia kata pada rajah 5.3, okey. Pada rajah maksudnya kita kena lukis pada rajah tu. Okey, lukis 2 sinar cahaya untuk menentukan kedudukan sebenar ikan. Okey, kita nak menentukan kedudukan sebenar ikan itu. Okey, soalan ni ada juga keluar, itu soalan apa? Dia kata pada rajah, ada yang lukis kat tempat lain. Okey, so yang pertama, okey kita, okey sebelum kita nak lukis, dia minta kita lukis 2 sinar kan? Okey, 2 sinar cahaya. Okey, kita nak lukis 2 sinar cahaya. Okey, yang pertama kita lukis dulu dekat mana. Okey, kita ambil daripada mata Ahmad ni. Maksudnya mata Ahmad dia mesti akan dapat nampak imej tu kan? Okey, kita lukis dulu sinar yang ni. Bila Umi dah sebab kami nak keluar, boleh tak Umi? Jam tu kita keluar. Okey. Kita lukis dulu, maksudnya daripada mata dia tu dia nampak imej ikan tu. Okey. So sebab kita nak tengok, kita nak cari pembiasan tu. Okey, nak cari pembiasan kita perlu ada kita panggil apa, boundary. Okey. Kemudian dekat sini baru kita lukis normal line tu. Kita nak tengok dekat mana dia terbias. Okey. Ni dekat sini, dekat boundary ni, di antara udara dengan air ni. Okey, kita dapat lukis normal line tu. Okey, so okey, bila kita dah ada garis normal ini, barulah kita boleh lukis dekat mana ikan tu terbias. Okey. So, sinar yang dia akan terbias. So, lukislah. Okey, dekat sini, daripada sini kamu perlu lukis pembiasan cahaya tu. Dekat sini dia terbias. Ni cahaya, ini pembiasan dia. Okey. Kemudian kita akan lukis imej kita panggil apa, ikan yang sebenar. So ikan yang sebenar ni dia mesti selalunya dia akan duduk bawah sikit. Okay, so kamu kena lukis dia duduk betul-betul bawah imej tu. Okay, lukislah ikan dia. Okay, sekarang dia duduk bawah ni. So markah yang pertama, kalau ikutkan dekat sini. Okey. Markah yang pertama, lukis sinar terbias dengan betul. Okey, kamu mesti lukis sinar terbias dengan betul. Okey. Kalau ikutkan daripada udara ke air, daripada udara ke air ni dia akan terbias mendekati garis normal. Okey. So mendekati garis normal. Markah yang kedua, kan dekat markah yang kedua ni untuk ikan tu, kedudukan ikan.
Kedudukan ikan yang betul. So ikan mesti lukis. Dia duduk bawah image. Jarak ni ikut pada kita punya sinar biasan tu. As long as dia berada di bawah image lah. Okay, dia tak ada ukuran dia. Dia akan tengok pada kamu punya sinar biasan tu. Okay, dia akan ikut pada kamu punya sinar biasan. Kamu lukislah kamu punya ikan. Okay, boleh Ni yang pertama, markah yang pertama, ni markah yang kedua. Untuk menentukan kedudukan sebenar ikan. Boleh? Dapat tak 2 markah? Untuk lukisan ni. Ada orang tak? Kenapa kosong? Ada. Kenapa tak dapat ni? Tak dapat Tak boleh lupa. Alright, good. Ini dapat. Ada beberapa orang yang tak dapat. Ada yang dapat. Okay, so kena cubalah banyak-banyak kali. Selalunya soalan soalan macam ni selalunya dia akan suruh kita lukis kan Kak kan? Soalan keluar dia akan memang akan ada lukisan ni. Aziz ni kalau tak lukis garis normal boleh dapat tak? Macam mana? Tak dapat. Markah pertama tak dapat sebab kalau tak ada garis normal macam ni dia nak terbias. Garis normal tu lah nak menentukan dia terbias, menjauhi ke ataupun mendekati garis normal. Garis normal tu penting sebab tu kita cikgu lukis yang awal tu tadi tu, garis yang pertama tadi tu, sebab kita nak tahu dekat mana garis normal tu kita nak lukis. Tapi soalan ni kadang-kadang dia boleh jadi 3 markah ni. Betul. Kalau soalan yang sebelum tu kurang sikit soalan dia, so gambar ni akan dapat 3 markah. Maksudnya lukis garis normal tu lagi 1 dapat markah. So make sure boleh lukis lah. Kalau soalan pembiasan ni memang akan ada. Macam sama soalan kita kan? Okay, so yang ni lah last ni kan? 1, 2, berapa markah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah. Dapat berapa? 1, 2, 3, 5, 6. Ada yang masalah satu dia dapat 5. Ada dapat 5, ada dapat 6. Baguslah tu. Boleh improve lagi. Masalah dapat 8. Tu dah bagus sangat lah. Korang dah improve banyak lah bila PKP ni. Kan? Bagus kan? Semua dapat 5 ke atas. Oh, okay. Sebab ni dah pandai dah kot ni. Compare ni. Betul. Compare dengan hubungan tu. Hubungan ni dah pandai dah ni. Ni senang je ni. Compare ni semua jawapan dah ada dalam dalam soalan kan. So tinggal yang lukis ni lah, boleh improve lagi kot. Betul. Alright. So far okay rekod semua? Okay kot nah. Okay. Kita dah habis lah sampai soalan 1 sampai 5. Untuk soalan 6, sekejap. Aziz angkat tangan, kenapa Aziz? Ada nak tanya soalan ke? Boleh buka mic? Ke saja main tekan raise hand je? Tertekan. Okay, tak apa. Nak tengok ke? Okay. Tak payah raise hand dah. Buka mic je kalau nak tanya. Okay, soalan 6, 7, 8, kalau boleh cikgu nak bincang hari Ahad. Sebab apa? Saya nak share saya punya screen satu je lagi. Saya nak iklan sikit untuk minggu depan. Siap dah. Pada hari Isnin minggu depan akan ada sesi saya sendiri yang akan live dekat STP ni.
Okay. Kalau tengok dekat tambahan start hari Rabu esok kan. So tolong tengok esok aktiviti tambahan. Kita ada Cikgu Wan juga. Cikgu Wan ni adalah bekas Cikgu Air merah. nanti Cikgu Air Merah. Okay, dia dah jadi PPD dah sekarang. So selepas AdMed saya rasa ada biologi kot saya tak ingat. Nanti awak tengok dekat YouTube ni SSCP Kedah. So saya punya slot sendiri adalah pada hari Isnin minggu depan. Okay, so kena tengok lah. Saya akan bagi tahu pasal soalan 5, 6, 7, 8 untuk teknik menjawab lagilah contoh-contoh lain ikut guna soalan SPM. Yang tu je lah nak iklan nak. Okay, so sampailah saya dekat situ. Saya pun takut saya nak jelas seorang ni. Isnin pukul berapa? Kita ada 3 orang cikgu akan present fizik hari tu. Pagi tu 2 sesi Cikgu Sultana Bayah kot, saya tak ingat. Saya punya sesi petang. So tahu tonton dan Siapa yang tengok tu ambil kehadiran dia. ya memang ambil kehadiran untuk kelas minggu depan. Sign hari tu sign ke Mat? Semua ada lagi kat situ. So cuba korang tengok. Mac semua ada, memang best. Yang Mac tu saya sendiri dah tengok dengan anak saya, memang best. Okay. So itu sajalah untuk